anak zina bisa menjadi seorang kekasih Allah, sebab yang zina adalah ibundanya. Hadis palsu yang mengatakan anak zina tidak akan masuk neraka sampai 7 turutan. Hadis palsu yang mengatakan anak zina tidak masuk surga sampai 7 turunan. No. Itu bohong, dusta atas nama Nabi. Cuman sayang sering diperdengarkan. Palsu gak boleh. Hasil zina, anak hasil zina, seanak tidak mengerti. Yulatu alal fitrati, bersih dia, suci seperti yang lainnya, bisa menjadi wali dan menjadi kasih Allah. Yang salah adalah ibundanya, dan dia tidak ada bapak. Karena jangan biasakan mengatakan bapaknya sementara tidak ada pernikahan. Setelah tidak ada pernikahan, tidak ada bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan bin Muhammad, nombor metik A176257. Pada video ini saya akan membahaskan tentang hadis yang mengatakan bahawa anak zina tidak akan masuk syurga. Hadisnya berbunyi, la yadkhulul jannah waladu zina wala waladuhu wala waladu waladuh. Maksudnya tidak akan masuk syurga anak zina, tidak masuk juga anaknya dan anak kepada anaknya, iaitu cucunya. Dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi hadis iaitu Abu Israil, dan dia seorang perawi yang lemah. Terdapat satu hadis lain yang bertaraf lemah yang menyebut perkara yang hampir sama, iaitu la yadkhulu waladuz zina wala syai'un min naslihi ila sab'ati aba'il jannah. Maksudnya tidak akan masuk syurga anak zina dan begitu juga keturunannya sampai 7 keturunan. Hadis ini dihukumkan lemah disebabkan ada 2 orang perawi yang lemah dalam sanad tersebut, iaitu yang pertama Ibrahim bin Muhajir al-Bajali dan yang kedua Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Zubab. Seterusnya, dari segi perbahasan ulama, beberapa pakar hadis memberikan komen mereka terhadap kedua-dua perawi ini. Antaranya ialah Al-Hafiz Ibn Hajar yang mengatakan Ibrahim bin Muhajir adalah seorang perawi yang benar tetapi lemah hafalannya. Manakala Abdurrahman bin Abi Zubab pula, Ibn Hajar memasukkannya dalam golongan perawi yang tidak dikenali, iaitu majhul. Selain itu, hadis ini terdapat percanggahan ittidrak yang sangat parah dalam sanad hadis ini. Menurut Ad-Darukni, percanggahan dalam riwayat hadis ini mencapai sehingga 10 tahap. Selain aspek percanggahan riwayat, setiap sanad daripada hadis ini terdapat perawi yang dipertikaikan oleh ahli hadis tentang kelemahan hafalan mereka. Kesimpulannya dapat dirumuskan bahawa hadis ini lemah, bahkan terlalu lemah, sehingga beberapa orang pakar hadis menilainya sebagai hadis batil dan palsu. Salah seorangnya ialah Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at. Sehubungan dengan itu, dapat kita simpulkan dalam perbahasan ini bahawa Islam adalah agama yang adil. Mereka yang melakukan kebaikan akan dikurniakan pahala, manakala yang melakukan kejahatan akan dibalas dengan dosa. Allah yang bersifat mahal adil ini tidak sama sekali menzalimi hamba-hambanya. Azab siksaan dan balasan dosa yang diberikan kepada hambanya bukan kerana Allah itu zalim, tetapi kerana seseorang itu memang layak menerimanya disebabkan kejahatan dan maksiat yang dilakukannya. Dalam Islam, dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Sehubungan dengan hadis di atas, kita dapat simpulkan bahawa jika anak zina tidak dapat masuk syurga disebabkan kesalahan zina yang dilakukan oleh ibunya, ia jelas bertentangan dengan prinsip Islam seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 164 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul arairallahi abri rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra
summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maksudnya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku layak mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang membuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggungjawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmu lah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Bahkan hadis palsu ini juga bertentangan dengan maksud hadis lain yang disampaikan oleh Aisyah yang berbunyi, waladu zina laisa alaihi min ismi abawaihi syai'. Maksudnya, anak zina tidak menanggung sedikit pun daripada dosa ibu bapanya. Yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan As-Safawi berkata, sanad hadis ini baik. Kait dengan dalil tadi, dapat disimpulkan bahawa jika seseorang itu taat kepada Allah SWT, beramal soleh dan mati dalam keadaan Islam, maka dia akan mendapat ganjaran syurga. Sedangkan jika seseorang itu bermaksiat dan mati dalam keadaan kafir, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan jika seseorang itu mencampur aduk antara amalan soleh dan amalan buruk, serta mati dalam keadaan Islam, maka statusnya terserah kepada Allah, sama ada mendapat pengampunan dosa ataupun dihukum di neraka. Adapun ungkapan yang mengatakan tidak dapat masuk syurga anak hasil zina, maka ini adalah hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Akhir sekali, marilah kita berfikir secara logik dengan akal yang sejahtera. Apakah kesalahan anak yang lahir daripada hasil hubungan zina? Adakah ia berlaku dengan permintaannya sendiri? Tentunya tidak. Yang melakukan kesalahan adalah si lelaki dan perempuan yang mengandungkannya. Jadi kenapa balasannya turut terkena kepada si anak yang tidak berdosa ini? Justru itu dapat disimpulkan bahawa anak zina tidak akan menanggung dosa ibu bapanya, kerana yang melakukan zina adalah kedua ibu bapanya. Sesungguhnya Allah SWT yang bersifat Ar-Rahman tidak menzalimi hambanya sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih.